Hi everyone, welcome to my channel. I am Mr. Supertech So. In my channel, you will be learning some new skill from Malay language and English language. Without wasting much time, let's go! Hai murid-murid, hari ini Cikgu So akan membimbing anda untuk membina ulasan tentang poster Hari Keluarga. Dan Hari Keluarga ini dianjurkan oleh Persatuan Penduduk Taman Impian Indah. Adakah anda sudah bersedia untuk menulis ulasan ini? Kalau sudah, okey, jom kita belajar. So, mula-mula kita tengok pada arahan yang diberikan di sini. Poster di bawah menunjukkan Hari Keluarga yang dianjurkan oleh Persatuan Penduduk Taman Impian Indah. Tulis ulasan tentang Hari Keluarga tersebut dalam bentuk karangan. So, biasanya kalau kita tulis ulasan untuk poster, okey, soalan jenis ini adalah lebih mudah untuk dibuat ataupun ditulis kerana cara menulisnya adalah seragam. Biasanya kalau kita tulis poster sebegini, caranya adalah sama dan kamu tidak perlu fikir dengan panjang kerana pendahuluannya akan ditulis secara berikut. Nanti Cikgu So akan ajar kamu bagaimana untuk menulis ulasan untuk poster. So, yang inilah poster yang diberikan. Family Day. So, Family Day ni bukan hari ibu bapa untuk ke sekolah mendapatkan kad laporan kemajuan. So, 这个Family Day 呢，不是你的家长去学校拿你的那成绩报告册填，不是。So, Hari Keluarga ini ialah Family Day. So, kamu akan menjalani pelbagai aktiviti di situ untuk mengeratkan hubungan antara ahli keluarga ataupun dengan jiran. So, Hari Keluarga anjuran Persatuan Taman Impian Indah, tarikhnya 30 Ogos 2020. Tempat Dewan Komuniti Taman Impian Indah, masa jam 8 pagi hingga 3 petang. Sasaran mupiau, siapakah kumpulan sasaran? Penduduk Taman Impian Indah dan pelbagai aktiviti menarik menantikan anda. 各种各样呢有趣的活动在等待着你。Apakah aktiviti tersebut? Nombor 1, sukaneka, 趣味游戏。Nombor 2, ceramah keibubapaan. So, 就是亲子的讲座。dan yang terakhir, cabutan ketua, 就是幸运抽奖。So, kita tengok pada gambar ini, dan gambar ini menunjukkan maklumat asas tentang Hari Keluarga ini, tentang program ini. So, 在这里给的就是基本资料。它什么时候举行，在哪里举行，几点举行，然后还有邀请的人是谁。So, inilah maklumat asas ataupun isi tersurat yang perlu kamu tulis dalam ulasan kamu. So, jangan tertinggal apa-apa. Kamu perlu nyatakan maklumat asas seperti ini di perenggan yang pertama. Biasanya kamu tidak perlu meletakkan apa-apa huraian untuk maklumat asas ini. 你不需要加任何资料，就把它写成一段就好了。Tetapi, dalam ulasan kamu perlu memasukkan huraian ataupun isi tersirat sendiri. 你要把你自己的那个 isi 放进去。在哪里放呢？就是在这边。在这边你可以放 activity menarik。为什么我们要参加这种 activity 啦？你会得到什么好处啦？你可以把你 huraian 写在这里。那在写这个 huraian 之前，还有一个 isi tersirat 你可以写。Masih ada satu isi tersirat yang kamu boleh tulis, yaitu tujuan. Di sini tidak diberikan tujuan program ini. So, kamu boleh tulis sendiri, tujuan program ini. So, kamu kena berfikir apakah tujuan program ini diadakan. So, kamu perlu menulis idea sendiri. Apakah tujuannya? Tadi Cikgu So sudah berkata,
Tujuan aktiviti Hari Keluarga ini diadakan adalah untuk apa? Ya, mengeratkan hubungan antara ahli keluarga dan antara penduduk taman perumahan. So, di sini juga kamu boleh ditambah dengan huraian untuk setiap aktiviti ini. So, kalau kamu kira dari sini hingga sini, kamu akan mempunyai berapa isi tersirat? 4. Okay? So, mula-mula Cikgu So akan membimbing kamu untuk menulis isi tersurat dahulu. So, 现在我会教你写isi tersurat. OK， 把这些资料呢写成一段，怎样写 ？OK， siapakah pengajunya? Persatuan Taman Impian Indah. Okey, persatuan Taman Impian Indah ataupun persatuan penduduk lah, kamu boleh tambah di sini. Persatuan penduduk, persatuan Taman Impian Indah akan menganjurkan Hari Keluarga. Okey, apakah aktivitinya? Hari Keluarga pada 30 Ogos 2020 bersamaan dengan Hari Ahad yang akan datang. Program ini akan diadakan dari jam 8 pagi hingga jam 3 petang dan bertempat di Dewan Komuniti Taman Impian Indah. So, di sini sekiranya kamu tidak menulis penduduk taman, tak apa, nanti kamu akan tulis lagi. OK， 等下你是会提到本读了，因为它主办就是给本读了。OK， so 在这里我们已经有多少个isi tersurat了？ 1. Siapa? 2. Program. 3. Tarikh. 4. Masa. Dan 5. Tempat. Dan kelima-lima isi tersurat ini telah ditulis. Inilah okay, maklumat asas yang perlu kamu tulis. 你已经把基本资料写到完了。So, kita tengok tujuannya. Isi tersirat yang pertama. Apakah tujuannya? Nombor 1. Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengeratkan hubungan antara penduduk Taman Impian Indah. Okey, yang itu isi tersirat kamu. Dan kamu boleh bagi huraian lagi dengan cara ini. Mengapa kita boleh mengeratkan hubungan? 为什么我们可以拉近关系呢？ Semua penduduk, semua penduduk berpeluang meluangkan lebih banyak masa untuk beraktiviti bersama supaya lebih mengenali jiran-jiran di taman perumahan. So 就是说，如果我们的居民参与这个活动呢，他们就会抽出更多时间来一起 activity， 然后更认识每一个邻居。那这个是额外的huraian。当然，如果你写在这里 untuk mengeratkan hubungan antara penduduk taman 已经很好了。So 如果你还能再写这底下红色下去，那是额外加分的。So inilah isi tersirat yang pertama. So, kita tengok pada isi tersirat yang kedua hingga keempat. Pelbagai aktiviti menarik menantikan anda. Apakah aktiviti menarik itu? So, nombor 1, penduduk taman. Kamu akan tulis penduduk taman. Kamu tidak boleh menulis kita tahu, 因为这是主办给penduduk taman的。Penduduk taman akan menjalankan aktiviti sukaneka. Namakan aktiviti sukaneka itu seperti lari dalam guni, matai cincau, memecahkan balon dan sebagainya. Dengan melakukan aktiviti ini, penduduk taman dapat menghiburkan diri dan melepaskan tekanan supaya hidup menjadi ceria. 明白吗？这是很简单的，你把它写下来，然后你加一点huraian下去。Selain itu, penduduk taman boleh menghadiri ceramah keibubapaan. Ceramah 叫讲座咯， ceramah keibubapaan 叫亲子讲座，就是说怎样拉近孩子跟家长的关系。So, penduduk taman boleh menimba ilmu tentang cara-cara menjadi ibu bapa yang prihatin dan penyayang supaya membentuk keluarga bahagia. 为了要形成非常温馨，还有幸福的家庭。di samping itu, penduduk taman boleh memenangi cabutan bertuah dan membawa pulang hadiah yang lumayan. Hadiah yang lumayan 叫做非常丰富的礼物。So, dengan cara ini, aktiviti ini boleh menggembirakan semua peserta yang menyertai program ini. 让大家开心，其实这种活动就让大家开心而已。So, sekarang bagaimana kita dapat susun semua isi dan tulis ulasan? Bagaimana? Caranya? Kamu boleh tulis 1 ataupun 3 perenggan
Dan gunakan penanda wacana seperti antaranya, selain itu, di samping itu, dan seterusnya. So, penanda wacana呢，你一定要用的就是这些。So, pendahuluan. Okay, kita akan baca sekali lagi. Okay, maupun Cikgu So telah baca tadi. Persatuan Taman Impian Indah akan menganjurkan Hari Keluarga pada 30 Ogos 2020 bersamaan dengan Hari Ahad yang lalu. So, ingat sini kamu perlu ada jarak 2 jari ya. Okay, indent. So, bersamaan dengan Hari Ahad yang akan datang, 就是说即将来临的星期日。So, program ini akan diadakan. 我们都用 akan lah, 因为还没有到嘛。Akan diadakan dari jam 8 pagi hingga jam 3 petang dan bertempat di Dewan Komuniti Taman Impian Indah. Yang ini semuanya maklumat asas. So, kamu boleh tulis tujuan program di sini. Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengeratkan hubungan antara penduduk Taman Impian. Okay. Dengan cara ini, semua penduduk berpeluang meluangkan lebih banyak masa untuk beraktiviti bersama supaya lebih mengenali jiran-jiran di taman perumahan. So, kamu boleh masukkan tujuan di sini. Okay. So, kita pergi ke perenggan yang kedua. Kamu juga boleh masukkan, kamu boleh tulis satu perenggan, tetapi karangan kamu akan nampak sangat padat, banyak perkataan. So, cadangan Cikgu So di sini ialah kamu menulis dalam 3 perenggan. So, pelbagai aktiviti menarik yang akan dijalankan. Antaranya, penduduk taman akan menjalankan aktiviti sukaneka seperti lari dalam guni, memecahkan balon dan sebagainya. Dengan cara ini, penduduk taman boleh menghiburkan diri dan melepaskan tekanan supaya hidup menjadi ceria. Selain itu, penduduk taman akan menghadiri ceramah keibubapaan. Penduduk taman dapat menimba ilmu tentang cara-cara menjadi ibu bapa yang prihatin dan penyayang supaya membentuk keluarga bahagia. Di samping itu, penduduk taman boleh memenangi cabutan bertuah dan membawa pulang hadiah yang lumayan. Aktiviti ini dapat menggembirakan semua peserta yang menyertai program ini. Sudah selesai untuk perenggan kedua. So, sekarang kita tengok pada kesimpulannya, perenggan yang terakhir. Kesimpulannya, semua penduduk taman harus menyertai program ini dengan aktif supaya dapat membentuk suasana hidup yang harmoni di taman perumahan mereka. Oleh itu, ataupun dengan cara ini, setiap jiran dapat hidup bersama secara aman dan damai untuk membina negara yang kuat. Sekiranya setiap orang dalam masyarakat hidup bersama secara aman dan damai, hidup dengan baik dengan semua orang, kita dapat membina negara yang kuat. Setakat inilah perkongsian Cikgu So pada hari ini. Cikgu So ingin minta maaf kerana terlalu banyak mat rempit di sini. Dengan bunyi motor yang sangat bising. Cikgu So minta maaf. Sekiranya kamu suka saluran Cikgu So, saluran YouTube Cikgu So, sila ikuti perkembangan Cikgu So pada setiap hari. Setakat inilah perkongsian Cikgu So pada hari ini. Bye. If you like my channel after watching my videos, don't forget to subscribe and like my video. That's all for today. Bye.